Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, ni saya nak menjawab soalan yang ditanya oleh Nur dari support group GBS, private support group GBS. Okey, dia tanya pasal Jackson. So minta komen sikit Jackson ni. Okey, Jackson macam biasa, first kita tengok weekly. Weekly ni untuk dapat overall view kalau kita nak swing. Sebab satu candle satu minggu. So kalau katalah dalam chart minggu dia still okay uptrend atau tengah buat reversal up, so kita still boleh hold sebab kita nak swing. Kalau seminggu, kalau 4 minggu atau sebulan, so 4 candle. So kita tengok kalau candle-candle kat sini masih okay dan cantik, so kita boleh hold, mungkin boleh hold selama sebulan 2 macam tu. Okay, contoh ni sekarang dia tengah buat higher high, lepas tu dia buat higher low, kita tahu dia akan cari higher high. Okay, selagi mana dia tak turun bocor daripada higher low ni 195 ni, sebenarnya dia still buat trend. Dan selagi mana dia tak bocor line biru tengah mid BB ni, okay, area 245, sebenarnya dia still uptrend, counter yang tengah buat uptrend. Low, okay, dia punya low sini dan higher low yang ni nampak beza. Kalau dia turun sampai ke bawah yang lower low ni, so itu tak valid. Macam ni pun sama. Kalau dia turun tak melebihi higher low yang ni, dia tak valid. Sekarang still valid, dia adalah counter uptrend. Buat higher high, higher low adalah counter uptrend. Lagi satu kita tengok ni, kolam yang besar. Stoch RSI pun masih dalam 60. Bagus lagi, belum overbought. Masih dalam keadaan cantik untuk naik. So kita tengok untuk kita hold sebulan 2, dia selamat. Cuma kalau kita tengok daily, ada candle, candle dia buat retrace lah, dia buat pullback. Sebab satu dia dah bagi satu solid engulfing lah. Kalau sebenarnya more to bullish Marubozu, selalu bullish Marubozu ni dia punya perangai sama ada dia turun 1/4 ke area sini sahaja. Yang tu untuk yang very strong bullish, very strong bullish, dia tak nak turun, minat belian terlampau tinggi, dia turun sikit je sebab dia still akan ada profit taking, tapi sikit saja, yang orang nak beli lebih ramai, so dia naik. Kalau macam ni dia turun mungkin dah separuh. Last dia boleh turun adalah 3/4 area sini, lebih kurang 3/4 candle tu. Okay, area 265, 27 lah, 270 macam tu. So tu kira area last yang dia boleh turun. Sekiranya dia turun sampai 255 tu, kita takut dah tak valid. Dah tak valid dia punya Marubozu untuk kenaikan. Marubozu untuk kenaikan selalunya memang candle dia nak naik, tapi dia retrace dulu. Sebab kebanyakan orang kalau hari tu dah untung banyak, alright, ini Rabu, hari Selasa dah untung banyak, ramai orang take profit. Okay, orang dah untung besar, dah untung beribu, puluh ribu, dia pun ambil lah profit hari ni. Tapi sebenarnya counter tu still overall ada orang minat beli. Orang yang nak swing lama tu, dekat weekly kan cantik, so ramai lagi yang hold. So orang yang hold dan orang yang akan masuk, dia akan masuk balik lah, dia akan tadah dan masuk lah. Okay, mungkin di area 265, 270 lah dia turun sikit lagi ke barang kalian. So kita nak tengok macam mana nak tahu dia turun sampai mana tu dan dia naik sampai mana. Salah satu cara kita guna Fibonacci. Okay, salah satu cara kita tengok Fibonacci. Kedua, kita boleh tengok support resistance gun. Okay, kalau kata sekarang dia tengah dekat support 280, kalau dia bocor, dia akan cari area 255 support gun dia. Ataupun kita boleh tengok ni, mungkin dia cari dekat 250 kalau dia cari line kuning. Kalau dia cari line biru dah sampai 225. Kalau bocor 225 memang bye-bye. Tapi kenapa kita nak tunggu sampai bawah, sedangkan kita tahu candle bullish tu adalah di area 250. Okay, kalau kata dia dah turun bawah daripada 250, dah tak valid. Selalu Marubozu dia boleh retrace 1/4. Okay, area sini sekarang 2/4, 3/4 last. Kalau dia turun sampai full 100% penurunan daripada candle sebelum, ke barang kalian dia nak turun tu tinggi. So kita dah tak tengok counter ni, better keluar. Lagi satu, ada juga orang yang buat trading plan.
Contoh dia sanggup rugi sampai support sini je. Kalau support bocor kat 28 dia dah tak hold. Okey, ataupun last support dia tengok support gun ni je. Kalau bocor dia dah keluar. Boleh juga macam tu. Ikut trading plan masing-masing. Lagi satu, boleh tengok dekat time frame yang lain-lain. Contoh 4 hours. Okey, 4 hours kita tengok sekarang still saya panggil ni Volcano ni overbought lah Saya panggil dia overbought. Alright. Tapi RSI still okey lah. 59 belum lagi 70. Okey. Sebab apa dia daripada atasnya ni, mungkin katalah kat sini. Kalau kita boleh replay balik sekejap, ulang tayang, mungkin kat area atas ni dia dah sampai 70 ke, so dia akan turun lah. Kita tengok sini RSI dia tu 79. Bila dia dah naik 79, dia akan turun 75, dia turun 60, 59. Okay, so 60 balik. Okay, dia kan selalu kalau dia nak retest tu memang dia akan turun below 50 lah. Sebab 50 tu bullish. Kalau dia counter tengah turun, bearish tu, dia tetap akan turun bawah 50. So nak tahu dia patah balik tu, kena tunggu dia reverse up balik. RSI tengah turun tu, biar dia turun-turun dulu. Rasa tengok macam ni, dia daripada fasa overbought kan. Tadi kan fasa overbought tu daripada RSI 70-80 tadi kan, tinggi tadi kan. So dia turun, biar dia turun dulu. Okey, itu untuk yang siapa yang nak tadah lah. Siapa yang kat dalam, yang tujuan dia untuk swing. Ini dia punya limit tadi lah, 34 candle. 260 ke, ataupun nak guna gun ni pun boleh juga. Jangan bagi bocor 255. Okey, ataupun yang tunggu tengok ni kan, sebenarnya ni dah nak turun lah. Kalau kita tengok time frame kecil ni, 4 hours dia nak turun. Tengok lagi time frame 1 jam. 1 jam masih nak turun tak ada tanda-tanda nak reverse up lagi. Reverse up tu macam mana? Reverse up macam ni, dia turun, dia reverse balik, biru atas merah, biru atas merah. Okay, candle cross balik ni, stoch cross balik. RSI pun daripada dia turun-turun daripada tadi tu, asal contoh tadi 79 turun jadi 60, turun bawah 50, dekat sini dia naik balik jadi 50 lebih, contoh macam tu. Okey, sekarang ni dia turun, biar dulu, bila dia reverse up baru ni. Kalau tengok dekat 1 hour nampak ada sedikit cantik lah. Sedikit cantik, sedikit saja cantik dia tu. Sebab apa dia turun-turun, dia buat doji macam dia nak stop daripada penurunan berlaku. Tapi the next candle masa petang tadi, akhirnya drop balik. Cuma dia berjaya tahan dekat support 28 sen. Hopefully dia boleh rebound. Dia boleh rebound, cross up balik. Tengok balik time frame yang lagi kecil. Sebab lagi kecil lagi cepat kan. Time frame lagi kecil, kita tengok sebenarnya dia dah bocor pun. Line tengah mid BB dekat 30 minit dah bocor. So pagi esok kebarangkalian turun lagi. Sebab apa? Walaupun dia berjaya dekat support ni, kita takut sebab dia tak ada tanda-tanda dia nak reverse up lagi. Kita tengok 15 minit, ada tak tanda dia nak reverse naik? Okey, sini ada sedikit positif positif. Sebab dia punya buat lower low ni sama. Kalau macam ni, lower low, yang ni dengan yang ni turun. Lower low, cari lower low lebih baru, cari lower low lebih baru. Alamak. Cakap pun dah tak betul. Okey, yang ni dia sama kan, dia sama. So mungkin ada peluang untuk rebound. Cuma kalau tengok 4 hours macam masih nak turun. Nampak tak? Dia macam baru je nak turun. 1 hour pun tak meyakinkan lagi dia belum cross up. Dia belum cross up. Tapi dia masih tidak bocor daripada higher low yang sebelum masih dekat dia punya support. So nak kata macam mana? Kalau nak swing tu boleh tak boleh? Boleh sebab weekly tu masih cantik. Boleh sebab dia masih lagi dalam dia punya pullback untuk Morobozu. Morobozu punya pullback 1.4, 2.4, last kali 3.4. Sekarang baru 2.4. Masih ada satu nyawa lagi 3.4. Kalau dah 4.4 full, dia buat retracement tu sampai habis satu candle bullish ni.
kira tu dah tak ada momentum dah tu. Better keluar lah. Sebab takut macam orang dah tak sampai satu candle, tak ada orang nak bertahan langsung, semuanya nak jual. Takut memang dia dah tak nak, dah tak ada momentum, takut dia tak pergi dah. Okay. Tapi weekly nampak masih ada peluang, sebab weekly dia overall masih lagi uptrend, masih cantik. Okay, sebenarnya ni adalah peluang masa dia turun. Untuk orang yang tak masuk lagi ataupun orang yang dah take profit, yang dah ambil untung, so dia nak masuk kali kedua, okay, dia tunggu je lah, tunggu turun. Okay, tunggu dia turun, dia corner balik, reverse up, patah balik, turun biar. Bila dia turun kita biar, bila dia cross up baru kita ambil balik. Okay, tengok dekat time frame kecil lah, 30 minit. Dia turun ni kan, biar dulu dia buat kolam, dah cross up balik. Yang ni cross up biru atas merah, atas 20. Okay, kolam bagi siap. Yang ni pun harga kita tengok nanti biar apa, merah ni cross up kuning dulu, macam ni. Merah cross up kuning, buat traffic light, merah kuning hijau. Okay, kita dah tahu dia akan pergi uptrend. Okay, lagi satu kalau kita buat lukisan manually. Okay, tutup kejap ini. Kalau kita nak tengok sejauh mana dia pergi, guna Fibonacci extension. Alright, ambil paling low, lepas tu yang terdekat dia buat swing turun tu, ini paling low. Satu swing dia turun, naik dan turun bertapak kat sini. So kita ambil extension low, naik yang tertinggi paling, yang ni lah satu swing yang pertama tu. Alright, letak dekat yang dia turun tu. So kita tahu sekarang dia cecah area 315 macam tu lah. Test sekejap, dia retrace. Okay, dia retrace. Dia ada 260 kat sini. Saya balik sekali tarik. Betul tak saya punya tarik? Manual ni kita ikut tangan kita. Kadang orang lari sikit-sikit. Okey, ini satu naik, satu penurunan ni. Dia punya satu swing low dia. Swing low. Ni dekat sini So, okey. Alright. So kita nampak 330 dia tak lepas tak lepas, dia turun. Okey, ada 275, mungkin dia turun 275 lagi sikit, turun ke bawah, biar dia naik balik. Kalau ikutkan yang cara pakai Fibo lah kan, dia turun biar dulu, once dia naik atas Fibo ni 290 baru masuk. Turun ni kata dia turun sampai 275 ataupun dia cari 255. Ini dah paling akhir dah ni. Kalau 225 bocor, takut dia turun ke bawah terus Okey. Ini satu lagi support dia yang agak kuat lah, dekat 275 ni. Kalau Fibo lah next, kalau 275 bocor, dia cari 255. Ini kalau kata dia turun sampai sini, biar tunggu dia naik atas 290 baru masuk balik. Boleh? So kita expect yang ni boleh cari, kalau dia biaya reversal balik, dia akan jadi macam ni lah. Kejap, dia akan jadi macam ni. So dia akan cari 330, dia akan cari 365 ni. Alright, kita expect macam tu lah. So, kita tengok balik 365 dia dekat mana. 365. Okey, 365 ni ada satu macam sebelum ni dia punya RBS dia, resistance bekas support dia sebelum ni. Lepas tu dia bocor RBS yang telah bocor, dia tak berjaya pergi. So bila dia bocor sini, dia turun ke bawah. So next dia akan jadi satu resistance kuat untuk dia pergi kat sini. Kalau berjaya pecah, dia akan carilah balik resistance dia sini, puncak-puncak dia sini. Okey, mana yang ada puncak-puncak tu, sinilah. Next, mana yang ada puncak tu tanda je. So dia akan cari satu ni. Dia akan pergi 360 dulu.
So 390, 410 dan seterusnya. Okey, kalau tak berjaya dia patah balik dekat 360. Tak berjaya cari 330. Tak berjaya dia turun cari 310 dan seterusnya. Sebab tu penting ada sengkat-sengkat ni sama ada kita guna Fibonacci ke ataupun kita garis manually. Kita tengok mana candle paling banyak bersentuh, buat satu resistance. Lepas tu tengok lagi candle dekat mana dia reject sampai naik atas sini, sentuh jatuh, buat satu resistance. Sentuh sini jatuh, satu resistance. Sentuh sini jatuh, sentuh sini jatuh. Itu maksudnya tempat-tempat yang dia boleh pergi carilah. Macam ni kalau guna Fibonacci, okey. Next mungkin dia boleh jatuh sampai 275. Tunggu dia naik atas 290. Okey, atas 290 ni kita nampak yang jauh dia boleh pergi. Satu target kita 26180, 310 ni 300 dengan 36180 lah. 241 ni jarang-jarang orang tak cari kat sini. Orang sama ada 261, 300, 361. Kalau yang daripada bawah orang akan cari 16180. Fibonacci dia punya golden Fibo. Okey. So saya rasa kalau macam belum masuk, tunggu dulu. Kalau guna indikator, tunggu dulu dia reverse up. Kalau guna Fibonacci, biar je dia turun, tengok dia rebound, ambil satu senggat dekat atas. Dia dah break out atas tu baru masuk. Okey, kalau nak guna dia rebound atas 275 sebagai contoh. Sebagai contoh dia rebound kat 275. Make sure dia stable dulu. Macam dia buat beberapa doji kan, beberapa harga stable kat sini dan dia nampak positif dekat market depth, ada orang beli, volume yang banyak, 1000 lot, 1000 lot. 500 lot macam belian yang banyak, hijau masuk banyak tu, buy rate dia atas 50 ataupun atas 55, bawah 70 kita boleh cuba untuk entry lah. Jadikan satu support kita. Alright. Sama ada kita guna extension ni ataupun kita nak check guna Fibonacci retracement pun boleh juga. Untuk tahu setakat mana dia retrace. Okey, ini satu dia turun, sini dia start reverse, kita ambil point ni sekejap. Okey, kita ambil point ni, point yang low ni, yang terdekat. Lepas tu point yang paling tinggi. So kita tengok kalau dia nak stop sampai 27 ni 38.20, dia boleh turun sampai 270. Next dia boleh turun 50%, dia akan turun dekat 255. Kalau turun seterusnya dia akan cari 235. Okey, kalau dia nak turun tu biar dulu, kita ambil masa dia reverse up. Atas 290 lah. Kalau dia turun lagi sampai 255, kita masuk bila dia atas 270. Selalu kalau saya tunggu dia break up dululah. Ada orang beli kat support, dia confident dia akan stop dekat harga ni. So dia tunggu dekat 255. Ada orang dia confident Jackson ni ramai orang minat, dia tak akan retrace sampai 50% satu swing ni. Ni satu swing ni satu swing daripada bawah ni naik atas ni. Dia turun-turun, dia buat reversal, dia corner tak jadi turun. Situ satu swing ni dia tak rasa turun sampai 50%. Dia akan tunggu kat 270. Terpulang kalau kita guna extension tadi, kita tengok dia stop, ada peluang nak jatuh dekat 275. Itu kita nampak tak semestinya betul. Kita buat andaian saja, mungkin dia jatuh sampai situ. Sebab apa? Dia punya indikator nampak ada peluang nak turun lagi. Macam dekat 4 hours kan, 4 hours dia tu masih nampak nak turun. 1 hour masih nampak macam nak turun, tak nampak dia reversal. 30 minit nampak sedikit stable tapi still tak ada cross up. So takkan berani nak masuk. Kalau orang yang jenis pakai indi, takkan berani masuk sebab tak ada sebab nak masuk lagi. Okay, dia tak cross up apa-apa lagi. Okay. Kalau yang pakai Fibonacci, sama ada dia tunggu dekat support Fibonacci ataupun dia tunggu bila rebound dekat Fibonacci dan naik atas satu senggat. Daripada atas dia turun tu. Contoh, dia turun sampai 270. Harga main-main kat sini biar dulu. Once dia dah naik kat 290 dah breakout dengan volume minat belian, bolehlah masuk. Okey, tengok dulu keadaan macam mana. Kita tahu dia boleh cari 310, 330, 365, 370 area situ. Dia boleh pergi jauh lagi.
Cuma kita nak cari dia punya re-entry. Siapa yang dah TP, re-entry lah. Nak cari re-entry tu, tunggu dia turun, dia rebound. Baru masuk. Siapa yang dah dekat dalam, yang jenis swing lama tak ada masa tu, sebenarnya weekly dia masih cantik. Weekly masih cantik. Okay? Tak ada, tak perlu takut lah. Kalau kita tengok, sebab kita nak swing lama tu kita tengok weekly. Itu so tak perlu tengok yang time frame kecil-kecil, nanti sakit jantung. Okay, sekejap saya tutup sat. Guna channel, sorry. Guna channel uptrend ya. Okay. Dia dah terkeluar daripada channel uptrend dia, so dia akan masuk balik lah. Tapi dia dah keadaan uptrend, so katalah tutup. So katalah dia turun sampai dia channel tengah dia. Area situ 250 dia boleh turun. Tapi walaupun dia ada 50, tetap dia uptrend. Even kalau dia turun sampai ke bawah ni, kalau ikut channel weekly. Channel weekly dia, contoh 210 ke, okey. 215 dia jatuh kat sini pun tetap dia uptrend. Di channel weekly. Sebab kalau weekly kita tahulah pergerakan dia naik turun berskala besar lah. Sebab tu kena tahu kita ni jenis swing short term ke long term ke, kita swing seminggu dua atau kita swing sebulan dua. Kalau yang jenis tak kisah swing sebulan dua, memang kena tanggung risiko waktu rugi tu, floating merah yang tinggi. Kalau dia turun sini sampai sini dah berapa? Ada berapa kerugian kita? Sini sampai sini besar tu kerugian dia. Dia boleh 5%. Tak mungkin Orang yang swing kan, dia boleh tunggu 10% saja sebenarnya maximum loss. Kalau tengah floating tu lah, katalah. Tapi nak beli dekat mana sampai puncak? Takkan orang beli sampai puncak. Takkan orang masuk dekat puncak. Kalau dia ikut drop sekarang pun, kalau kata 10% dia drop, still acceptable lah kalau beli area sini. Masalahnya orang jadi rugi besar tu, dia bukan sharp entry. Dia tak masuk masa awal-awal ni. Masa cross awal dia tak masuk. Dia masuk dah atas sangat. Lepas tu jadi masalah. Penurunan yang jauh lah Sepatutnya kalau nak swing, kita punya sanggup rugi maksimum tu 10% saja. Sebab kalau lebih daripada tu dah sangat-sangat rugi dah. Takut dia tak jadi macam kita expect dia uptrend, dia tak jadi, kita dah makin rugi, jadi 50% kerugian. Sangat banyak tu. 10% max lah untuk kita swing long term. Sebab katalah kita sanggup rugi 10%, kita nak untung 30, 50, 70%. Maksud kerugian yang 10% tu jadi sikit lah. Sebab swing long term selalunya memang target tinggi, ROI dia 30%, 50% macam tu. Kalau orang yang swing macam seminggu dua, mungkin tak tinggi mana lah. Mungkin dia expect 10% je. 10%, dapat 10% sudah. Yang swing jenis short term 2 minggu. 10%, 50% cukup. Kalau yang jenis daily mungkin 5%, 3% hingga 5% saja. Ataupun kira beat. Ataupun yang swing 3 hari. 3 hari kalau dia dah dapat 5 ke 10% ke, 3 ke 5% dia dapat hati lah. Itu pun boleh juga. Swing 3 hari 3 hari 5%. Lagi 2 hari balance 2 hari tu 3%. So dapatlah seminggu 8%. Seminggu 10% dah cukup. So sebulan dah 40%. Kalau yang jenis yang swing 2 minggu mungkin dia target 10 to 50%. So total tetap dalam sebulan dapat 20 ke 40 ke 50%. Mesti banyak lah. Tengok keadaan kita tu, kita punya target berapa persen keuntungan. Yang jenis yang menghadap skrin, nampak dia dah turun. Kalau dah overbought dekat daily, dah overbought dekat 4 hours, dah overbought, dia dah cross ke bawah, keluarlah. Kalau macam ni tak apa lagi untuk hold, sebab dia baru retrace 50%. Selalu Morbozu ni dia retrace
maksimum 3%. Dekat area saya mungkin rasa mungkin 270. Okay, acceptable dia punya penurunan tu lah. Okay, harap dapat lah sikit-sikit overall nak swing, kalau nak swing sebulan 2 dia tak ada masalah. Weekly cantik. Daily pun dia keadaan okey lagi, dia tak retrace yang teruk pun. Okay, sebab dia bagi Marubozu tu terlampau, maksudnya keuntungan yang tinggi dalam masa sehari. So orang take profit tu, kalau dah untung banyak mestilah orang ramai-ramai take profit. Tapi overall mereka ramai je yang nak swing, so mereka akan sauk balik. Okay, bila sauk balik harga akan naik balik lah. Cumanya orang kan mungkin dia sauk dekat 34 candle. Okay, ataupun dia sauk guna Fibonacci. Mungkin dia sauk bila tunggu dia dah cross up balik dekat time frame kecil 15 minit ke, dekat time frame 30 minit ke. Ada orang yang jenis guna time frame 30 minit. So mungkin dia tunggu cross up dekat 30 minit boleh masuk. Okay, so kita tengok je lah esok apa yang jadi. Selagi mana tak bocor sampai habis satu candle. Kalau satu candle yang bullish Marubozu tu dah bocor, rasa tak ada harapan lah. Takut dia buat downtrend. Okay, kita kena tahu kita punya, sebenarnya waktu kita masuk tu kita dah ada trading plan exit dah. Cut loss kat mana. So tak ada isu untuk kata macam mana, keluar ke tak keluar. Ni boleh hold lagi ke tak. Kita kan ada trading plan. Target kita berapa rugi, berapa kita nak profit, dekat mana nak take profit, dekat mana resistance dah tahu. Kalau tak tahu sangat pun boleh guna Indi dah ada auto ni, auto gancak ni. So boleh tahu. Okay, boleh tahu sekarang dia tengah tunggu turun dekat support 280. Kalau dia bocor ke barang kalian dia cari 255. Kalau dia berjaya rebound, okey lah. Rasa boleh juga kita tengok higher low dia. Selagi dia tak turun melebihi higher low yang sebelum, okey. Kalau dia just main ke area sini, okey. Boleh tengok juga support yang ni, support yang sebelum ni. Sebelum ni adalah resistance, now become support. Dekat ni kita pun tandakan je lah, sebab dah ada dah sini. Dot-dot tu tarikkan sikit je. Saya nak bagi nampak ni, saya kena padam dulu. Ni okey, dekat area mana? 270. Mungkin dia turun dekat 270 dan dia rebound. Ni ada, sebelum ni ada dia punya resistance. So sekarang resistance ni akan jadi support. Okey, boleh jadi kat situ dia turun. Area sini. Mungkin boleh jadi dia turun area sini dan rebound. Okey, kebarang kalian ada. Cuma kalau dah bocor sampai 255 pun bocor tu, takut dia memang betul-betul buat downtrend lah. Okey, saya harap membantu sebab sedikit dalam kita punya prediction, kajian. Macam mana kita nak tengok weekly untuk kita hold untuk sebulan 2, daily untuk kita hold seminggu 2. Okey, lepas tu kita tengok time frame lebih kecil. Kalau tengok 4 hours sedang nak turun, ada tak peluang kat time frame lebih kecil, dekat 1 hour ke 30 minit ke, ada tak tanda-tanda dia sedang reversal daripada penurunan tu, ada tak dia nak corner balik naik atas. Kalau ada, ambil lah peluang tu untuk masuk. Sebab kita tahu overall dia sebenarnya counter uptrend. Cuma kat mana nak entry. Alright. Lepas tu boleh juga guna manual drawing. Satu kita buat support macam tu. Satu lagi kita guna channel macam biasa. Selalu saya memang prefer channel lah, senang. Tanda berapa, at least kena sentuh 2 candle bawah. Ataupun lebih kurang nampak bersentuh sini, okey tu. So kita tahu ada lagi space yang dia boleh turun. Ada lagi dekat dia punya lower channel tu, lower channel tu. So ke area mana ni? Atas dia ni. 270, 275 boleh jadi dia turun sampai situ. Okey, tengok So kalau kita buat channel, kita nampak lah. Okay, dia naik sini, dia sentuh atas, dia cari balik bawah, dia sentuh sampai sini, tak sempat sampai, turun bawah balik. Tu dia sentuh line tengah, middle channel, turun balik. Yang ni dia sampai breakout, minat tu orang beli. Tapi akhirnya tolak juga masuk dalam channel, tak berjaya bertahan dekat middle channel ni. Area middle channel ni dia tak berjaya. Bocor ke barang kalian, cari lower channel. Nanti dia akan test balik apa channel. Kebarangkalian turun, kalau tak lepas dia turun cari lower channel dah ke atas, walaupun turun tapi turun ke atas. Ataupun dia terus cari apa channel 330 macam tu. Pergerakan dia kan zigzag, tapi dah keadaan overall kita tahu uptrend. So turun ni, adakah turun dia rebound kat sini? Kalau dia tak rebound
Dia berehat kat sini dan dia berturun ke bawah. Katalah dia turun, dekat area sini dia gedek. Kita ingatkan dia nak naik balik masuk dalam channel. Tengok dia buat sideway, dia buat downtrend. So yang tu hati-hati. Contoh saya nak tunjuk sini, kalau nampak kalau katalah dia tak buat tak masuk dalam channel balik, dia akan buat satu sideway dan dia akan turun lah. Okay, dia dah terkeluar daripada channel, bukan uptrend dah. Sekarang masih dalam uptrend tapi channel penurunan, tengah turun cari channel bawah. Okay, kita boleh cara lukis, kita boleh cara indie dan pelbagai cara lah, ikutlah mana yang kita mudah faham, mudah nampak. Yang penting ada trading plan, dekat mana kita masuk tu, dekat mana dekat loss kita, dekat mana kita agak-agak nak take profit, berapa target kita, adakah kita nak swing minggu 5% ke, ataupun 2 minggu 10% ke, 15% ke. Kita kena ada agak-agak tu. Alright, semua tak sama, setiap trader tak sama sebab emosi semua lain-lain. Ada orang dah cukup dapat banyak ni, ada orang tak cukup lagi. Yang tengoklah. Alright. Okay, hingga kita jumpa lagi. Saya rasa itu saja. Siapa yang berminat beli indikator, boleh PM saya dekat Telegram Game Borak Saham. Telegram Game Borak Saham, cari saya kat sana. Okay, esok saya tak ada. Saya tak sempat nak update apalah. So malam ni je saya buat Jackson. Kalau sempat kan dah pukul berapa dah. Saya try review 1-2 kalau sempat lah. Okay, kita jumpa lagi ya. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera.